Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan pelajaran Al-Fiqhi untuk tingkatan 1. Untuk tajuk hari ini kita akan sambung bab lakaran. Sebelum ni kita akan semua dah belajar tentang apakah kegunaan lakaran, apa itu lakaran oblik dan juga isometrik. Untuk hari ini kita akan sambung jenis-jenis lakaran yang lain, iaitu lakaran perspektif. Okey. Lakaran perspektif satu titik di bawah aras mata. Okey, kalau ikutkan konteks, okey, perspektif ni ada tiga jenis. Tiga jenis yang kamu akan belajar, iaitu perspektif satu titik, dua titik dan tiga titik di bawah aras mata. Kenapa dipanggil di bawah aras mata? Sebab perspektif ni adalah satu lakaran sama seperti pandangan manusia. Okay? Macam mana pandangan manusia, macam itulah lakaran perspektif itu. Okay? Lakaran perspektif merupakan satu kaedah menyerupai pandangan manusia. Lakaran yang dekat akan kita nampak besar dan lakaran yang kita nampak yang jauh kita akan nampak kecil dan halus. Okey, seperti kita berdiri di tengah jalan yang lurus, kita ada pokok di sebelah kita, nampak pokok tu besar, tapi pokok di hujung kita nampak kecil dan jalan pun semakin mengecil. Okey, saya tunjukkan pandangan dia seperti ini. Kita ada sebuah nampak pemandangan, ada Bukit Bukau. Okey, ada Bukit Bukau. Kemudian kita berdiri dekat tengah jalan ni. Ada sebatang pokok. Sekarang ni kita berada di tengah jalan. Bila kita pandang jalan yang lurus itu, kita rasakan jalan yang kita berdiri itu sangat besar, tapi kita tengok jalan yang paling hujung tu nampak kecil. Okay? Dan semakin menghilang. Begitu juga dengan pokok. Pokok ini, jika pokok itu disusun secara lurus, pokok-pokok yang di akhirnya akan kelihatan semakin mengecil dan menghilang. Okay? Itulah yang dinamakan perspektif. Okay, pada hari ini kita akan fokus pada lakaran perspektif satu titik di bawah aras mata. Macam mana kita nak menghasilkan lakaran satu titik sahaja. Okey. Okey. Perspektif satu titik berpunca daripada satu arah yang jauh dan menghilang. Okey, macam saya lukis tadi objek akan kelihatan besar apabila hampir dengan kita dan jauh nampak kecil je. Okey. Okay, kita tengok elemen-elemen yang perlu ada pada lakaran perspektif ni ada 4. Okey. Yang pertama, dia kena ada titik lenyap. Titik lenyap ataupun singkatannya TL. TL. Yang kedua, garis ufuk. 3, garis bumi. Dan 4, garisan perspektif. Okey. Yang pertama, kita ada titik lenyap. Yang kedua, kita ada garisan bumi ataupun garis bumi. Yang ketiga, garisan ufuk. Yang keempat, garisan perspektif. Okay, ada 4 perkara ni. Okay. Saya tunjukkan contoh macam mana kita nak menghasilkan lakaran perspektif satu titik. Okay. Yang pertama, bayangkan kita berdiri dekat satu tempat dan kita nampak satu pandangan ataupun kita berdiri dekat tepi laut. Dekat tepi laut kita akan nampak satu line kat ujung pandangan kita. Okey, itu kita namakan sebagai garis ufuk. Garisan ufuk ataupun singkatan dia GU. GU. Garis ufuk. Garisan ufuk. Manakala tempat yang kita berdiri pula, okey, kita namakan sebagai garis bumi. Garisan bumi ataupun GB. Garis bumi.
Okey. Seterusnya, kita wujudkan titik lenyap. TL, titik lenyap. Tak kisah, titik lenyap ini berada di kawasan garis ufuk. Tak kisah kamu nak buat dekat kiri atau belah kanan, terpulang. Kat tengah pun tak apa. Okey, kat sini saya letakkan titik lenyap saya dekat garis ufuk sebelah kanan. Saya tandakan pangkah X. Okey, dan saya labelkan TL, iaitu titik lenyap. Okey, kemudian saya ciptakan satu objek di garisan bumi. Umpama manusia berdiri dekat garisan bumi, okay, saya ciptakan satu objek dekat garisan bumi. Saya buat segi 4. Okay. Kemudian, apa nak buat? Yang keempat, kita dah ada titik lenyap, kita dah ada garisan bumi, kita dah ada garisan ufuk, dan sekarang ni kita buat garisan perspektif. Okay, garisan perspektif ni dihasilkan selepas objek kita dah lukis pada atas garis bumi. Okay, apa yang kita nak buat? Kita hasilkan pula dia punya garisan perspektif, iaitu setiap bucu-bucu objek dekat atas garisan bumi ini kita sambungkan kepada titik lenyap yang kita dah tanda ni. Okay, dah tanda ni. So, kat sini saya pada titik lenyap, kita garis. Okay, macam tu. Okay, tak kisah kamu nak buat daripada bucu ke titik lenyap ke, hala ke sana, ataupun titik lenyap terus ke objek macam ni. Lebih-lebih ni tak apa. Okey, terpulang. Okey, pastikan garisan perspektif. Okey, ini adalah garisan perspektif yang kita garis ni. Pastikan dia tepat pada titik lenyap dan kita sambung pada bucu-bucu objek. Okey, pastikan garisan ini garisan yang tidak legap. Okey, garisan halus yang nipis sahaja. Okey. Okey, apabila kamu dah nampak garisan macam ni, kita nampak gambaran sebuah kotak berada dekat sini. Tetapi dia tiada penghujung ataupun infinity. Kita tak nampak apa mana penghujung dia. Okey. Macam mana kita nak wujudkan gambaran kotak yang sebenar mengikut perspektif, lakaran perspektif satu titik lenyap ni. Okey, satu titik ni. So, kita ukurlah. Kita ukur, katakan daripada titik segi 4 ni, saya ukur 3 cm. Saya ukur 3 cm, saya tanda. Ini pun sama. Saya ukur 3 cm, saya tanda. Ini pun saya ukur 3 cm. Okay. Kemudian, gariskan mengikut tanda yang kamu dah ukur tadi. Okay. Kamu akan nampak segi 4 kotak yang kita nak. Okey. Dan di akhirnya kamu perlu legapkan. Legapkan tu maknanya kamu hitamkan supaya objek itu lebih menonjol daripada garisan perspektif yang kamu dah lakar tadi daripada titik lenyap. Okey, legapkan. Okey. Dah nampak kotak. Okey. Saya bagi contoh yang kedua. Katakanlah saya menghasilkan gambaran huruf. Okay, contoh saya pilih satu huruf dalam abjad A sampai Z. Saya ambil huruf T. Okay, huruf T. Firstly, saya lukis dulu huruf T. Sama juga macam lakaran oblik. Iaitu pandangan hadapan dia sama je. Macam ni. Di atas garisan bumi. Huruf T. Lukis dulu. Kemudian, setiap bucu-bucu yang ada, saya akan gariskan, buat garisan perspektif terus menuju ke titik lenyap. Okay. Bucu ni pergi titik lenyap, bucu ni titik lenyap, titik lenyap, titik lenyap. Semua menghala ke sana. Okay. Cara yang sama juga macam kotak tadi, kita ukur. Okay. Saya ukur dia punya garisan perspektif ni sebanyak 2 cm. Saya tanda 2 cm. Ni pun 2 cm, 2 cm, 2 cm.
Yang ni perlu nak garis tak? Tak perlu, sebab garisan bucu ini berada di kawasan yang tersembunyi. Kita tak nampak garisan tu kat mana, kat belakang. Okey. Okey, so apabila dah tanda, dah ukur dah tanda, kita garis sahaja, sambungkan titik itu ini ke atas. Kita akan nampak huruf T. Okey. Menuju ke titik lenyap yang satu ni. Itulah yang dinamakan sebagai lakaran perspektif satu titik lenyap. Okey, titik lenyap dia ada satu sahaja. Okey. Itu sahaja. Terima kasih.